Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, salam sejahtera. Baik, selamat datang ke program Create Talk. Okey, hari ini kalau tak salah saya dah program yang keempat ke kelima ke. Saya tak kira lah pula. Sepanjang Create Talk ini bermula. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan, Create ni maksudnya Creative Regenerative Environment for Talented Artists and Entrepreneurs. Sebenarnya kita ada satu bangunan di Ting City ataupun di Lebuh Cina, dekat dengan jeti tu. Sepatutnya kita beroperasi penuh lah dekat sana, tapi disebabkan oleh MCO dan disebabkan oleh PKP, maka kita banyaklah buat program-program yang berbentuk online dahulu. Itu kita perkenalkan Create ini kepada tuan-tuan perempuan, kepada masyarakat dan ke yang lain-lainnya. Hari ini istimewa sikit. Bukan sikit dah, sebenarnya banyak hari ni. Hari ni istimewa sebabnya kita ada panel selebriti dan panel selebriti ini akan bersama saya akan bersiaran dalam bahasa Melayu 100%. Bukan setakat bahasa Melayu bahasa Malaysia yang bercampur baur dengan bahasa Penang. Jadi kalau yang tak faham tu boleh tanya soalan kat bawah lah. Nanti tiba-tiba panel ataupun saya cakap gunakan bahasa-bahasa yang tuan-tuan perempuan tak faham, boleh tanya. Okey, jadi saya tak membuang masa sebab kita tak ada sepanjang hari. Saya nak memperkenalkan panel jemputan kita yang istimewa pada hari ini, iaitu Abu Mamu Laparpo. Ya, Assalamualaikum Abu. Mic tak pasang tu. Okey. Okey, dah pasang dah. Waalaikumsalam, Bapa sihat? Alhamdulillah sihat ke? Saya sihat, alhamdulillah. Saya duk tengok Facebook Dia orang Penang panggil multitasking kan. Sekali dengan sambil online sambil juga tengok Facebook. Yes, betul. Ada mana tu? Ya? Ada di mana tu? Kita ini studio sementara dekat Pusat Pengajian Sindah USM. Nampak macam dalam gua gelap. Sebabnya memang nak hujan kot. Sebab tu dan juga dekat sini lampu orang kata pakai top light. Jadi gelap tu. Dia bukan sebab kulit gelap. Kulit gelap tak ada masalah. Dia sebab tak cukup lampu. Okey. Tuan-tuan puan semua, Abu Mamu ataupun nama penuh beliau ialah Abu Musyarif Abu Bakar. Saya tak tahu sebab apa orang lebih suka ataupun dia lebih suka dikenali sebagai Abu. Sekejap lagi boleh tanya dia kenapa tak panggil Musarif ke, panggil Syarif ke. Itu mungkin dengar lebih clever kan, kita tak tahu sebab apa. Dia lahir tahun 1988, 28 Februari. Satu hari lagi, kalau lewat sikit beranak tu, maknanya dia sambut dia punya birthday 4 tahun sekali lah. Ya. Dan lahir dan membesar di Pulau Pinang, bukan dekat negara-negara lain. Kemudian sambung sekolah di Penang Free School. Dan menyambung juga pengajian di bahagian drama dan teater Pusat Pengajian Seni USM. Dan kemudian karier dia bermula dengan Raja Lawak Astro. Ya. Musim keempat. Raja Lawak lah, bukan Maharaja Lawak lah. Ini maknanya dah kira geng-geng otai ni. Dia start dengan Raja Lawak dulu. Bukan Gegar Lawak, bukan Maharaja Lawak. Kemudian selepas itu barulah masuk Maharaja Lawak Mega 2012, 2013, 14, 16 dan 18. Dan 2016 mula buat Laparpo. Ya, 2016 masuk. 2016 mula buat Laparpo. Ya. Dan Abu ni dia bukan setakat pelawak saja. Dia merupakan penulis skrip, pelakon, content creator, usahawan. Nak sebut tu panjang lah. Tapi kita akan tanya sekejap lagi. Kita akan sembang dia sekejap lagi. Okey, itu sebuah sikit tentang Abu. Jadi, okey, jangan buang masa lah. Kita akan nak terus. Saya dengan Abu ni sebenarnya tuan-tuan perempuan, saya kenal dia lama jugalah kira. Ya. Lama sebab mula-mula sekali saya tengok dia berlakon teater, dia jadi Mak Jala. Waktu tu, mula-mula dia berlakon teater. Waktu tu dia kurus lagi. Sekarang pun kurus lah, tapi tak kurus macam itu. Macam waktu tu. Sudah masuk. 14 tahun lah? 14 tahun sudah, ya. Waktu dia berlakon di JKKN, Festival Teater. Berlakon sebagai Mak Jala. Kemudian tengok-tengok lepas beberapa tahun lepas tu pula nampak pula dekat Pusat Pengajian Seni USM. Masuk belajar pula dan lepas tu
Habis belajar tu, tengok-tengok dia masuk Raja Lawak, berjaya masuk sebagai salah seorang peserta. Abu, Ya. kenapa? Sebab apa pilih nak jadi pelawak ni? Baik. Assalamualaikum. Terima kasih kepada USM Create fungsi majlis. Terima kasih kerana jemput saya pada hari ini. Soalannya kenapa saya pilih jadi pelawak? Saya rasa sebab waktu tu tahun 2010-2009 rancangan Raja Lawak Astro dia jadi satu benda yang digilai ramai. Ramai yang cuba nak masuk. Dan kebanyakan juga yang cuba nak masuk ni ialah mereka-mereka yang gagal daripada Akademi Fantasia. Dia pun nak cuba masuk AF sebelum tu gagal. So buka rancangan pelawak. So yang mana cuba nak pergi AF kemudian tak handsome akan pergi ke Raja Lawak lah. Okay. So saya pun dalam golongan-golongan macam tu. Saya rasa waktu tu pemuda-pemuda semua nak jadi pelawak, nak jadi artis. Dan alhamdulillah saya cuba dengan ajakan saya punya partner lah, iaitu Ajo Mamu, juga seorang alumni USM. Dan daripada situ sebenarnya bukan betul-betul nak jadi pelawak. Kami cuba audition tu, dan audition tu sekali cuba saja. Alhamdulillah sekali cuba terus dapat ke pusingan akhir Raja Lawak musim keempat tu tahun 2010. Dan daripada situ bermulalah. Bila saya dah masuk tu, saya rasa ini boleh buat kerja lah. Sebab demand untuk jadi pelawak pada waktu tu memang sangat tinggi. Banyak rancangan-rancangan yang pakai pelawak. So pelawak punya job ni tak putih-putih masa tu lah. Habis satu event, habis syuting ni, semua tempat nak guna pelawak. Radio nak pakai pelawak, rumah kenduri pun pakai pelawak, dinner pun nak pakai pelawak, event pakai pelawak, drama, telemovie semua pun pelawak. So suasana yang macam tu buatkan saya nampak ada peluang yang cerah waktu tu dalam dunia pelawak. Itu sebab saya pilih untuk kekal dalam dunia lawak waktu tu. Jadi berapa lama daripada masuk tahun 2010 tu? Berapa lama kekal sebagai pelawak? Kalau tahu kita tak waktu tu tak berjaya lah untuk jadi Johan. Tapi berapa lama kekal selepas 2010 tu dia jadi pelawak? Kalau nak kata kekal sampai sekarang pun saya masih ambil job. Kalau untuk job lawak lah kan, kadang-kadang ramai juga yang panggil untuk event ataupun berlakon tele, drama, watak-watak lawak. Kalau nak kata kekal sampai sekarang masih lagi saya kekalkan kerjaya sebagai pelawak ataupun dibayar sebagai pelawak untuk waktu-waktu tertentu. Masih lagi kekal lah. Itu jawapannya masih lagi kekal. 11 tahun sekarang ni. Okey, tapi kemudian cuma pelawak ni tak jadi saya punya mata pencarian utama sekarang lah, beza dengan dulu. 2010 sampai 2016 tu itu antara waktu yang memang saya hidup dengan rezeki, mencari rezeki dengan buat kerja-kerja melawak lah selama 6 tahun tu. Saya tak ada kerja lain, itu saja kerja saya, hanya melawak untuk cari duit. Bila 2016 tu saya bermula dengan jadi content creator dengan Laparpo Production, barulah saya punya kerjaya utama tu berubah daripada pelawak menjadi seorang usahawan, seorang peniaga lah. Yang tu nak tanya tu. Tak cukup makan ke hanya jadi, bukan tak cukup makan. tak cukup ke nak jadi pelawak tu, ataupun sebab kita tengok kalau macam sekarang ni yang masuk Maharaja Lawak Mega, Johan pun 500,000, naik Johan Sagu Hati pun 50,000, dan kita tahu ada lagi lah dia punya rezeki lain kan, yang job-job lain yang panggil. Sebab apa yang tiba tukar pula jadi content creator tu? Macam mana dapat idea nak jadi content creator? Sebab selama yang kenal Pu ni tak nampak muka dia tu job content creator. Yang tu nak tahu tu. Yang tu yang menarik sangat nak tahu. Macam mana tiba-tiba dapat idea jadi content creator? Jawapan dia sebab saya tak dapat 500,000 tu. Sebab saya masuk saya tak menang-menang so saya masuk MLM ni, saya rasa 4 kali saya masuk MLM, Maharaja Lawak Mega. So selepas habis Raja Lawak, Astro perkenalkan rancangan Maharaja Lawak Mega, dia kumpul star-star daripada Raja Lawak dengan pelawak-pelawak luar, duduk satu platform, satu pentas yang lebih besar untuk pelawak ni fight, merebut 500,000. Saya masuk 4 atau 5 kali. Ada beberapa kali saya gagal di masa hot seat. So daripada situ saya fikir, tak boleh ni. Dah banyak kali saya masuk, masih tak dapat pergi jauh lah. Tak dapat pergi ke final pun. Paling tinggi pun minggu ke-7, minggu ke-8 kan. So bila tak dapat pergi ke final ni, dia jadi susah sikit nak bersaing dengan kawan-kawan lain yang dah ke final ni.
Dari segi kan demand banyak akan pergi ke depa. Tapi alhamdulillah walaupun macam tu saya punya permintaan masih ada sebenarnya. Cuma tak dahsyat gila-gila lah kan. Daripada situ saya fikir kalau saya kekalkan hanya sebagai pelawak, masih buat benda yang sama, mengharapkan event orang, mengharapkan pertandingan-pertandingan yang macam tu sampai bila kan. Mesti kena ada suatu benda yang lebih terjamin lah, satu perniagaan. So bila fikir perniagaan tu, saya cuba beberapa perniagaan sebelum tu. Dan pada 2016 tu saya tengok konten-konten di Facebook ni untuk Malaysia ataupun Melayu punya konten ni semakin diterima macam-macam orang cuba buat konten. Dan daripada situ kami try, saya fikir tu kerana saya rasa saya nak ubah, saya tak mau lagi jadikan pelawak ni sebagai satu benda utama untuk saya cari rezeki lah. Daripada situ lah. Maknanya content creator ni istilahnya saya pakai bahasa Melayunya usahawan digital lah. Ataupun ada guna pembikin kandungan. Jadi nampak kata ada peluang untuk nak cari rezeki untuk jadi content creator. Mana yang lagi senang? Nak jadi pelawak ke? Nak jadi content creator ke? Sebab bila sebut kata content creator ni, saya ingat waktu mula-mula Laparpo buat content iaitu food police yang saya ingat lah. Lepas tu pergi buat dan juga review makanan mi mamak dekat air hitam, semua tempat-tempat yang kecil luar awal kan. Saya nampak macam pelan-pelan barulah nampak gain dia punya traffic, dapat peminat. Jadi susah tak macam nak dapat berbanding dengan pelawak ataupun dengan content creator, yang mana yang lagi susah? Yang prefer, yang lagi susah? Saya rasa dua-dua dia ada dia punya challenge dia, cabaran dia. Untuk pelawak dia punya cabaran ni ialah satu, yang pertama of course lah kita nak bersaing dengan pelawak-pelawak lain. Contohnya ada satu peluang job lah, so dia perlukan pelawak, so dia ada list dia. Dia tengok sama ada kita ni adakah nama yang pertama yang nak dipanggil ataupun sebagai simpanan. Kalau habis depa ni tak ada, dia ni tak ada, baru nak panggil dia ni kan. Itu cabaran dia, macam mana kita nak maintain. Sebab pelawak Malaysia ni yang penting saya rasa of course satu bakat, nombor dua ialah sejauh mana orang kenal dia, followers dia. Follower tu sangat penting lah dalam Malaysia. Mana-mana penganjur ataupun penerbit dia akan ambil pelawak tu mengikut populariti pelawak tu sendiri. So itu dia punya cabaran, susah dah yang tu. Kita nak maintain kita punya popular ni, kita mesti kena sentiasa keluar ke TV, sentiasa buat event, sentiasa ke depan kan, untuk orang ingat kita kan. Itu cabaran dia. Tapi cabaran untuk content creator ni saya rasa waktu tu 2016, 2015, 2017 dan sekarang ni tak sama. Waktu 2016, 2017 ni saingan dia tak macam sekarang. Tak macam sekarang 2021 ni semua orang nak buat konten di TikTok lah, tengok so. Semua orang ni siapa-siapa ada handphone, budak-budak mau 12, 13 pun dia akan buat konten. Janji ada handphone, apa benda pun dia menarik sikit, dia jadi content creator kan. Tapi dulu tak, 5 tahun, 6 tahun yang sudah tak macam tu. Konten di sosial media ni hanya dibuat oleh orang yang betul-betul serius, yang serius dan minat betul-betul. Sebab peluang waktu tu orang masih tak nampak. Orang tak nampak benda ni satu lubang untuk mencari rezeki kan, satu punca mencari rezeki menjadi content creator. So saingan tu saya tengok pada 2016 2017 tu, saingan nak jadi pelawak ataupun saingan nak jadi content creator ni, saingan nak jadi pelawak ni lagi sengit berbanding dengan saingan nak jadi content creator. So sebab tu saya pilih, saya rasa ini satu peluang yang baik. Kita kenapa tidak kita cuba kan. Sebab tu saya cuba dan alhamdulillah dia berhasil lah. Itu menjawab soalannya yang mana lebih susah. Waktu tu lebih susah jadi pelawak 2016. Tapi kalau usut tanya sekarang pula 2021 yang mana lebih susah jadi pelawak ataupun jadi content creator, dua-dua pun susah. Sebab dua-dua dah terlampau ramai dah dan kita perlu lagi dua kali ganda, 3 kali ganda kita punya usaha untuk dapat yang terbaik. Maknanya mungkin ada idea baru dah, sekejap lagi mungkin boleh beritahu kot. Ada plan baru kot. Yang plan baru sekejap lagi kita akan kita bincang. Tapi bila kita cakap pasal content creator ni, dia berkait juga dengan usahawan, maknanya bisnes. Dia tak macam pelawak ni, kita bawa kita punya fizikal, kita punya skill, mahiran kan. Jadi dia punya skill bisnes dia tak sangat berbanding dengan content creator ataupun usahawan. Sebab saya tertarik ini sebab Abu belajar dekat
Pusat Pengajian Seni USM. Belajar drama dan teater. Saya tak tahulah ada ke ambil kos usahawanan ke, kos marketing ke, ataupun management dekat pusat pengajian apa, tak tahulah ada ambil atau tak ambil. Jadi tiba-tiba tengok lompat jadi usahawan. Jadi selama yang belajar drama dan teater ni, dia ada membantu tak dari segi bila jadi apa, buat usahawan digital ni, ada sikit-sikit sebanyak ada bantu tak? Of course dia membantu. Pengalaman kita di USM dulu, sebab kita diwajibkan ambil satu subjek usahawan, WUS kan. Subjek tu kita dengan Cik Syafi'i kalau tak silap dia punya lecturer, subjek itu banyak membantu buka minda kita macam mana nak jadi usahawan. Dan pada dulu lagi sebenarnya bila saya join teater tu, saya suka dia bagi orang seni, dia ada dua jenis bagi saya lah. Satu orang yang dia suka buat. Maksudnya orang panggil dia akan buat benda tu. Orang panggil dia buat benda tu. Dia tunggu pada peluang mai. Tapi orang yang kedua ni ialah orang yang mencipta peluang tu. Dia tak menunggu peluang kan. So saya suka menjadi orang yang kedua ni, yang cuba mencipta peluang. Walaupun lepas saya keluar Raja Lawak 2011-2012 ada waktu-waktu getir yang kurang job waktu tu. So saya fikir saya duduk diam, apa nak kena buat lah. Saya tengok pelawak-pelawak lain banyak tak ada job waktu tu. Yang famous saja, yang pijo, yang kurang-kurang famous ni dia macam biasa-biasa tau. Saya kata ini sebab kita tidak mencipta job, kita menunggu orang panggil. Kadang-kadang tunggu 3 minggu tak ada orang panggil, sebulan tak ada orang panggil, sebulan 1 job 2 job kan. So kita tak boleh macam ni, kita kena cipta. Daripada situ saya dah start mula, walaupun saya belum dengan Laparpo, saya dah mula create event, mula masuk ke mall, ke company-company besar ni, propose idea untuk buat event dan sebagainya. Saya kata yang ni berhasil, dan benda ni berhasil dan lebih lumayan hasil dia daripada saya dipanggil untuk jadi pelawak, berbanding saya yang create job tu dan saya pun pelawak dalam job tu. So saya dapat makan dua hasil yang berbeza kan. Saya tengok ni satu benda yang baik. Daripada situ saya punya keinginan untuk menjadi usahawan terpupuk lah, sampailah 2016 dan sekarang. Okey. Jadi yang kita nak tanya kejap lagi ni ialah macam mana dapat idea jadi Laparpo. Laparpo tu dia, sebab lalu orang sebut Laparpo tu orang akan ingat Laporpo. Ya. Sebenarnya Doremi. Okey. Jadi sebelum kita pergi ke situ, kepada tuan-tuan perempuan yang baru join kita punya Create Talk pada hari ini, hari ini kita bersama dengan Abu Musyarif ataupun nama glamournya Abu Mamu. Sekarang ni kita kenal Abu Mamu Laparpo, yang kita akan bincangkan sedikit tentang pengalaman beliau menjadi seorang pelawak, menjadi seorang usahawan digital ataupun content creator. Dan kalau ada soalan daripada tuan-tuan dan perempuan, bolehlah bertanya dekat ruang komen tu. InsyaAllah kita yang mana yang sempat, yang mana yang ni kita akan jawab satu persatu soalan-soalan itu. Okey, Abu. Ya. Tadi kita cakap pasal content creator. Laparpo ni, mana idea nak tubuh Laparpo ni dengan nama Laparpo ni. Dengar lapak, dengar apa dah lapak lah. Apa lapak lah. Laparpo ni saya rasa dengan partner saya lah, Belon. So kami waktu tu 2016 kami dua orang berfikir lah, kawan-kawan kadang-kadang main ke Penang ni, dia nak makan tapi tak tahu nak makan ke mana kan. Food review punya segmen dalam social media tak terlalu banyak lagi, hanya ada 1-2 yang top kan. So tak ramai orang yang buat. So kita, dan kebetulan waktu tu saya baru beli satu kamera DSLR. Saya dapat duit Maharaja Lawak waktu tu, dapat duit. So saya beli kamera. So kamera tu guna untuk tangkap gambar tu, tahu. Kamera dah ada. So basic editing saya pun ada sikit. So kenapa tidak kita cuba buat konten di Facebook kan. Dia punya tujuan utama ialah memperkenalkan tempat makan menarik di Penang saja. Supaya orang luar bila mai, okey dia pergi makan ke sini kan. Daripada situ dan macam mana nama Laparpo tu wujud, sebab kami fikir apa benda yang boleh dekat dengan makanan, dan kebetulan saya suka tengok Piramli Laporpo Laporpo. So bincang-bincang dengan Belon, kita ubah sikit Laporpo tu daripada Piramli punya dialog tu, kita ubah jadi Laparpo. Daripada situ, maksudnya dia inspirasi dia daripada Piramli punya movie lah. Sebab Laporpo pun memang kalau ikut cerita daripada arwah Alisata kalau tak salah, memang lapar perut pun. Kan? Itu yang jadi jadi Laporpo tu jadi lapar perut. Jadi memang sesuai lah bila jadi Laparpo tu. Berapa lama bila start tu? Kita tahu kalau start tu bukan
Bukan start tu sebulan 2 bulan terus boleh orang kata apa? Boleh dapat cari makan elok ke apa semua. Berapa lama makan masa untuk nak balik modal ataupun nak betul-betul dapat untung? Yes. Yang buat food review semua tu. Parpo kami beruntung sebenarnya, alhamdulillah rezeki 2016-2017 tu saingan tu tak macam sekarang lah kan, dan kami cepat menerima trafik kerana kami antara satu-satunya di Pulau Pinang yang mengeluarkan konten makanan waktu tu. So tak ada saingan. Belum ada lagi yang famous sekarang ni, semua belum ada lagi. So apa saja konten yang kami buat, orang akan tengok. So kelebihan tu ada waktu tu kerana kurang saingan. So masa yang diambil untuk mendapat keuntungan saya rasa tak terlalu lama lah. Dalam beberapa bulan saja kami dah mula dapat customer dan seterusnya mengembangkan syarikat Laparpo tu sendiri. Dan sampai sekarang alhamdulillah Laparpo daripada enterprise sekarang ni sudah jadi Laparpo Senihan Berat. So kita lebih yakin dan lebih pandang ke hadapan jauh macam mana nak menggahkan lagi nama brand Laparpo tu sendiri, insyaAllah. Masa mula tu berapa orang? Betul-betul. Masa mula saya dengan Belon orang pengasas utama lah. Kemudian ditolong oleh beberapa kawan daripada kawan-kawan sekolah, kawan-kawan preschool semua ni lah. Tolong 2-3 orang tolong mula-mula. Mereka ni pun kira macam part time lah, tolong. Kemudian lama-lama baru kita be serious, jadi ambil pekerja full time, kita ambil tempat jadikan studio. Daripada situ kita kembang sikit sampai sekarang alhamdulillah kita dah ada 3 lot office. Kita ada 3 lot office dengan menempatkan ramai staff lah di sini untuk jalan ke operasi Laparpo ni. 3 lot office lah. Ya, alhamdulillah. Saya ingat harap 5 tahun lagi boleh dapat satu bangunan kot. Alhamdulillah. Menara Laparpo. Menara Laparpo. Harap insyaAllah kita bagi semua tuan-tuan perempuan kat sini pakat-pakat kita doa supaya Laparpo nanti akan ada menara Laparpo. Amin. Tak kisahlah kat Penang kat mana apa ke. Bukan setakat nanti menara ada beberapa menara dekat town kan, ada menara yang menara Laparpo. Okey. Salah satu teknik ini cakap direct ni, bukan direct laju ni. Salah satu teknik dalam perniagaan orang panggil adalah berbentuk diversified, maknanya mempelbagaikan bisnes tu. Sebab tengah-tengah orang berniaga ni dia fokus satu saja. Mula-mula tengok kita tahu Laparpo buat food review saja. Buat food review, semua bentuk food review lah. Lepas tu sebab saya pun ikut Laparpo daripada mula food police, lepas tu dapat dipanggil untuk bagi review. Dan sekejap lagi akan minta nanti Abu untuk cerita sikit macam mana Abu mengembangkan Pak Mat Western tu daripada kedai tempat antah berantah orang tak tahu. Daripada orang batok 3 meter sampai orang batok 300 meter. Yang tu nak tahu sekejap lagi. Tapi dari segi diversified ni saya tengok ada lagi satu yang tak berkait pun dengan food review. Iaitu Nina Bobo. Yes. Mana idea mana tiba-tiba Nina Bobo ni cerita tentang cerita misteri, cerita seram, cerita hantu. Tak ada kaitan pun dengan kata review hantu makan pisang ke apa pun tak ada juga. Macam mana tu tiba-tiba Nina Bobo? Okey. Selepas kita dah buat food review dalam 2 tahun macam tu, dia balik pada saingan. Macam saya kata tadi, saya suka ulang benda ni. Bila kita dah buat lepas 2 tahun lebih, kita tengok semakin hari semakin ramai orang yang cuba buat benda yang sama. Dan betul cakap, saya pernah jumpa ada satu blogger ni sangat terkenal. Saya kalau sebut nama semua orang kenal lah. Dia punya video dia sekali post memang ratus ribu lah, kadang-kadang million lah. Dia hanya buat konten makanan. Saya pernah jumpa owner dia, orang yang buat dia di KL dekat satu event. Kebetulan jumpa, saya tak kenal dia. Dia jumpa, dia kata, saya from ni. Dia kata, saya belajar banyak daripada Laparpo, dia kata. Saya fikir nanti haram jadah betul dia. dia orang ni cakap depan macam tu kan. Tak ada. Tapi tak apalah kan, bersaing secara sihat kan. Pada situ saya fikir, maksudnya orang lain pun cuba nak buat macam apa yang kita buat. Tapi tak salah, benda ni sihat kan. Daripada saya fikir, saya kata, maksudnya dalam masa akan datang lebih ramai lagi akan buat food review ni. So saingan kita akan semakin banyak. Kalau kita masih stick dengan plan yang lama, cara yang lama dengan fokus satu benda tu saja, macam mana kita nak sustain segmen tu ataupun perniagaan bisnes food review tu.
Daripada situlah hasilnya pemikiran macam mana idea perlu ada segmen lain dalam channel Aparpo ni. Dan kebetulan saya memang minat dengan dunia paranormal. Dulu masa USM sendiri pun setahun 2010-2011 kami kawan-kawan malam-malam kerap pergi ke bangunan lama Cahaya Gemilang. Ingat? Bangunan tu ditutup 2010-2011, saya tak tahu. Sekarang saya tak tahu apa jadi bangunan tu. So kami explore malam-malam dengan kamera apa semua. So saya sangat teruja dengan makhluk-makhluk yang ada paranormal ni. Dan waktu dapat idea Nina Bobo ni, saya rasa macam waktu tu pun saingan dalam paranormal masih kurang. Tak banyak macam sekarang tau. So kami bermula di antara waktu yang awal. Dia kata, ini awal lagi ni. Lepas ni mesti ramai akan buat paranormal ni. Saya rasa trend tu dah ramai dah. So kami cuba dengan Nina Bobo. Dan Alhamdulillah bila kita start dengan Nina Bobo, memang dapat sambutan yang sangat baik. Luar biasa. Lebih daripada apa yang saya harapkan. Kami pernah dapat view 1 juta lebih, 2 juta view pada satu video paranormal. So saya rasa ni demand ni ada pada paranormal ni. So macam mana pula daripada segmen paranormal ni kita nak create duit. Daripada situ pemikiran keusahawanan kita pun mula terbentuk. Kan? kita buat satu package membership. So siapa yang nak menonton Nina Bobo ni perlu melanggan package ni untuk mendapatkan akses menonton. So dia jadi eksklusif, dia jadi berbayar. So daripada situ kita boleh create keuntungan bagi company. Sebab itu saya selalu explain, kadang-kadang orang kena faham. Contoh macam Aparpo ni mungkin berbeza dengan content creator yang lain. Yang mana content creator lain kadang mereka buat ni secara sendiri. Kadang seorang lah. Ada channel-channel ni mereka seorang yang kendali. Dia yang shoot, dia edit, dia yang jadi talent. Kemudian dia yang buat semua. Keuntungan pun dia dimakan seorang. Beza dengan kami ni, kami ada ramai orang yang perlu kita tanggung sebab dia satu company. So setiap apa yang kita buat ialah perlu berfikir berasaskan keuntungan dan menguntungkan syarikat tu sendiri. Satu perniagaan. Daripada situ idea yang masuk terlahirnya Nina Bobo ialah untuk mengembangkan satu segmen yang baru yang boleh menjana income dan boleh mendapat trafik daripada audien. Ni kalau ikut business punya term, sebenarnya Aparpo ni dah menjalankan Blue Ocean Strategy dah sebenarnya ni. Oh my god, Blue Ocean Strategy. Oh yeah. Oh yeah. Betul. Baliklah cari buku tu, kalau kajian baca ada terjemah. Maknanya dia ada Blue Ocean Strategy ni, dia ada Blue Ocean dengan dia ada Red Ocean. Red Ocean ni tempat yang semua orang kat cari makan. Okay, laut merah. Laut merah. Maknanya dekat situ ada food review mula-mula tu. Okay, lepas tu semua kat cari makan dekat situ. Jadi business owner tu ataupun orang yang buat business tu dia cari idea kat mana lagi aku boleh pergi yang saingan dia tak banyak. Dia adalah dia punya panjang cerita lah dia punya tu. Dia akan pergi ke lautan yang lebih biru. Okay. Macam mana yang Aparpo buat ni, dia okay ni buat cerita-cerita paranormal ni tak ada lagi. So dia pergilah ke situ. Itu sebenarnya paranormal. Aparpo dah mengamalkan secara tak sedar Blue Ocean Strategy. Jadi saya akan tanya kat Aparpo lah. Maknanya saya harap nanti orang boleh buat interview, tanya buat kajian kat ni lah. Okay. Ada beberapa soalan mungkin boleh jawab dulu kot sebelum kita dapat soalan lain. Ada yang komen-komen nanti kita saya tak baca semua. Kita baca soalan dulu. Mat Safi masa starting 2016 itu editing and post production tu buat sendiri ke? Oh, of course. 2016 starting tu yang asalnya saya dan Belon partner lah. So Belon ni dia ada kemahiran dalam buat bisnes lah, sales dan marketing ni. So dia mencari job-job untuk kami dan waktu tu saya ada sikit lah kemahiran basic shooting dan juga editing ni yang saya belajar sendiri-sendiri. Saya pun bukan belajar secara profesional sebab dulu di USM pun kita belajar teater, drama teater. Memang saya buat sendiri full saya buat sendiri. Waktu tu dengan laptop biasa yang tak mampu nak edit benda-benda yang berat ni, saya pernah edit sampai 10 jam edit satu video, nak render lagi 10 jam, nak upload dengan internet yang slow lagi 10 jam, 30 jam untuk satu video. Tapi sebab passion, sebab semangat, seronok, pada malam sampai esok tengah hari tak tidur, masih lagi menyiapkan satu video. Waktu tu sebab jiwa. So jawapannya ialah memang edit sendiri 100% waktu tu. Sekarang ni tak sampai 30 jam lah kot. Sekarang ni staff buat lah, editor buat lah. Editor 30 jam tu dia punya pasal lah. Bos tak buat.
Okey, soalan kedua daripada sahabat Musyid Mak Husin. Ya. Dia tanya, Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam. Apa jadi Akademi Tomato? Dulu Asyik. 2012 macam tu saya pernah buka satu akademi Tomato Performing Arts Academy lah. Sebab saya punya cinta pada bidang teater ni sangat tinggi. Saya ingin buat satu akademi dan satu black box studio yang boleh orang ramai datang menonton teater di situ dengan teater-teater tanpa tapisan. Niat awalnya macam tu lah. Maksudnya boleh mencarut ke, cakap benda-benda yang tak boleh cakap di pentas mainstream ni, boleh cakap di tempat saya. Saya cuba buat dan alhamdulillah ada dapat student, kelas tarian, kelas lakonan, kelas muzik sebagainya. Tapi saya tak boleh nak maintain lama sebab mungkin kekurangannya satu waktu tu ialah modal dan saya tak ada partner lah. Macam saya ada partner di Laparpo sekarang ni, saya ada satu partner yang sangat baik, Belon. Dia ada business strategi dia kan. Sebab saya asalnya bukan orang bisnes, saya orang art. Saya pelan-pelan belajar menjadi orang bisnes. Dia ada beza di situ kan. So saya pun buat keputusan tak payah nak teruskan lagi lah Tomato tu semua. Dia jadi serabut. Saya stop Tomato tu, saya kembali jadi pelawak masa tu. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, 2012 ha. 2012 Tomato Performing Arts, salah seorang pelakon dia yang berjaya ialah waktu tu Fairul Nizam lah. Dia masuk Gegar Lawak. Kan? Juara Gegar Lawak. Fairul Nizam antara dia punya peserta je. Jadi untuk akan datang ni ada tak teringin nak buat balik macam seolah-olah macam Tomato Performing Arts, insyaAllah akan datang lah. Sangat teringin. Saya punya impian ialah kalau saya ada modal yang baik, ada masa dan ada keinginan waktu tu, saya nak buat satu black box macam saya kata tadi. Black box tempat untuk performing arts perform lah, sebab tempat teater, show, tarian dan sebagainya. Dan saya nak buat stage akan teater-teater yang berhaluan kiri ni. Banyak idea-idea kan. So saya rasa banyak orang yang mempunyai idea-idea untuk buat teater yang haluan kiri ni, tapi tak ada ruang, tak ada platform kan. Susah nak dapat. Nak masuk JKKN memang mampu, nanti kena pedendang kan mereka kan. Masuk JKKN duk hentam kat rumah tak tahu hala kan. Tak boleh benda-benda tu kan. Saya rasa sangat teringin untuk sediakan ruang yang macam tu. Tapi dalam masa yang sama nak bagi pendedahan kepada orang ramai tentang apa tu teater kan. Tengok the real teater yang macam mana kan. Mungkin teater yang jarang-jarang kita nampak di Malaysia kan. Memang ada keinginan dalam satu masa nanti. InsyaAllah. Doa-doa kan. Kalau InsyaAllah tuan-tuan perempuan semua yang para penonton, para pendengar semua. Siapa yang ada berminat, ada proposal ke nak joint venture dengan Abu, cuba kontak tengok. Mana nak tahu. Kan, sebab jangan tak boleh harap dekat Abu Mamu untuk nak buat semua. Dia kena ada support system yang boleh bantu untuk buat performing arts ni. Betul. Kalau pada tu yang dengar ni, kalau siapa-siapa yang ada proposal, kalau nak cari kerja ataupun nak buat bisnes, nak mencipta peluang, cari Abu Mamu. Okay, Facebook apa Abu? Facebook Mamu Abu. Instagram Instagram Abu Mamu. Instagram Abu Mamu cari. Okey. So kita terus, ada beberapa soalan lagi, lagi, nanti kita akan terus kepada soalan daripada saya dulu. Okey, saya pun dah tanyalah kali dengan Tomato Performing Arts. Jadi selain daripada ni sekarang ni, apa sumber pendapatan sebenar daripada Laparpo sekarang ni? Selain daripada kita buat review dapat bayaran, orang bagi bayaran ke, lepas tu kita tahu YouTube punya iklan, ada apa? Ada berapa banyak sumber? Laparpo. Yang utamanya sumbernya of course daripada klien lah. Kita selain daripada buat food review, kita ada buat juga video-video periklanan, video-video korporat lah, daripada syarikat, daripada kerajaan, daripada syarikat-syarikat korporat, periklanan selain makanan juga, periklanan produk-produk kecantikan dan sebagainya. Itu main sumber lah. Yang kedua macam Yusuf kata tadi lah, YouTube dan juga Facebook. Ada pendapatan juga, ada dia punya monetize daripada Facebook dan YouTube untuk dapat duit. Itu sumber utama daripada Laparpo. Okey. Kemudian dan membership. Kita ada membership di YouTube. Siapa yang belum join, please tekan butang join membership. Nak cantik ambil package tu kangkung. Yes. RM30 je.
RM30 sekali pergi beli nasi kandang, sotong, ketam habis dah. Habis. Kalau ambil package ni pun boleh pakai lama, boleh tengok lama. Nampak Cik Usop betul nampak. Apa kau mana cerita pun dia mesti cerita makan juga. Dia dah lapang tu. Lama tak jumpa nasi kandang, dah puasa nasi kandang lama ni, duk makan sayur ni. Sakit. Tak ambil. Kita Kita umur tua-tua ni kenalah jaga benda-benda kolesterol ni. Dia muda tak apa. Alhamdulillah. Dia pandang 88 yang kira kita. Okey, tuan-tuan, terima kasih kerana mendengar sesi sembang santai dengan Abu Mamu. Okey, yang ni tak tahulah soalan ni sensitif ke tak sensitif, saya tak tahulah. Tapi saya tengok ada sekali Laparpo buka restoran. Apa jadi? Okey. Kita dah buka Laparpo Cafe lebih kurang saya rasa 1 tahun lah. Ada beberapa masalah lah. Masalah utama ialah sebab kami sendiri tak dapat nak fokus mengendalikan kafe tu pada waktu tu. Sangat sibuk, busy Zuk. Kami pergi ke Arab, pergi ke Siam, pergi ke Johor. Sampai kan ada masa di Penang ni 1 bulan ada 2 hari ya masa di Penang. Memang tak ada langsung di Penang. So kafe ni di Penang. Bila kita dah tak tengok, tak fokus pada perniagaan tu, so saya rasa benda tu akan jadi masalah. So kami telah buat keputusan untuk jual perniagaan tu. Dan kebetulan waktu kami jual tu, selepas tu ialah COVID. Kan? Timing tu memang betul-betul time macam tu kan. So kita fokus pada production lah. Kita fokus pada production. Semua benda kita nak buat dalam satu masa dengan kesibukan yang melampau tu dia akan ganggu benda tu kan. So waktu tu kami fikir kita fokus pada production saja. So kita tapi stop. yang buat keputusan untuk nak buat Laparpo Cafe tu sebab nampak ada peluang untuk nak terus berkembang ke ataupun macam mana? Dia macam dikata lot biru, lot merah tadi dulu lah. Kita cuba lagi lama mana kita nak buat lah. Kita hanya nak fokus pada production, buat video saja kan. Kenapa tak kita buat produk makanan ke, kafe ke apa kan. Dan satu lagi seronokkan pada masa tu ialah kita nak buat satu tempat pot lepak lah. So Laparpo punya gang nak pergi lepak apa semua. So kita ada kafe sendiri kan, Laparpo Cafe, hipster punya style. Macam tu lah niat asalnya kan. Tapi bila buat, kita dah masuk dalam bidang tu betul-betul kita tengok saya belajar satu benda, kami belajar satu benda. Knowledge sangat penting. Sebelum kita nak start satu perniagaan tu, kita kena tahu betul-betul. Sebab itu bisnes F&B. Memang tak ada kena mengenal langsung dengan bisnes production yang kami buat. Memang totally tak sama. Dia punya cara run bisnes sebagainya, dia punya untung, sales semua tak sama. So, kita tak payah pening-pening lah. Kita fokus yang tu saja. Kita fokus production saja. Okey. Tapi insyaAllah lepas ni ada balik ikut Laparpo Cafe tu. InsyaAllah. Sama-sama kali lagi kita minta sama-sama tuan-tuan perempuan pendengar, penonton tu kita doa insyaAllah Laparpo Cafe Laparpo akan terus maju dan buka Laparpo Cafe pula lepas ni. Okey. Ada soalan yang dah keluar kat sini. Tapi sebelum kita pergi pada soalan daripada saya ada beberapa lagi. Soalan daripada penonton ada beberapa juga. Tapi sebelum tu kita nak tengok dulu video. Video daripada yang disediakan oleh Laparpo. Jadi jangan pergi ke mana-mana. Ini lebih kurang macam iklan lah. Pergi kat dapur tu, pergi cari kacang ke apa, baca kopi ke apa semua, sambung balik selepas ni. Okey, kita tengok dulu video. Assalamualaikum, Laparpo Nina Bobo. Saya Abu Mamu. Terima kasih sangat pada anda kerana telah menyokong Nina Bobo sehingga ke tahap ini. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk pengetahuan anda, mulai sekarang ni Laparpo ingin menyampaikan bahawa selepas ini konten Nina Bobo tidak ada lagi di Facebook dan dia hanya akan ada eksklusif di YouTube pada anda yang melanggan sahaja. Subscribe dengan 2 package yang kami tawarkan. Yang pertama, package Toyol. Anda akan dapat menonton setiap bulan 1 video eksklusif eksplorasi oleh tim Nina Bobo. Dan yang kedua ialah package Jerangkung. Kami akan sajikan kepada anda 3 video Nina Bobo. Anda akan dapat Nina Bobo podcast, video-video uncut, video-video di sebalik tabir. Selain anda akan dapat badge dan juga emoji yang di custom istimewa untuk YouTube membership. Jadi kami mengharapkan sedikit sumbangan daripada anda. Dan selepas ni insyaAllah kita akan cuba explore di tempat yang lebih jauh. Apa-apa jadi, kita lah. Okey, kita lari tu tak nampak laju pun.
dia punya action tu yang ni. Okey. Jadi ya tuan-tuan dan puan semua, jangan lupa untuk subscribe package Nina Bobo. Cuba kalau macam masa takut, jangan risau, dia tak akan memberikan kemudaratan kepada anda semua. Dia akan bagi satu bentuk excitement, keterujaan. Yang tu cuba tengok insya-Allah. Tak cuba tak tahu. Saya selalu tekan yang tu ya, kena cuba. Kalau lepas tu kalau rasa tak minat, tak boleh buat apa lah. Tapi kalau rasa minat boleh sambung lagi. Ya, okey. Kita sebelum teruskan persoalan punya soalan, kita akan pergi pada penonton punya soalan. Faiz Ilyas, dia tanya bila lagi nak berlakon ataupun mengarah teater ni? Lama dah tak tengok teater Abu Mambu ni. Apa teater Abu? Sebab dulu ada beberapa kan dengan production, seperti Resdung dan sebagainya, Abu tulis teater, mengarah teater. Lepas tu kita tahu yang last kali pandemik, terpaksa batal, tak boleh nak buat, tak boleh nak buat. Sekarang pun kita tak boleh buat apa. Jadi bila lagi nak berlakon, nak mengarah teater lagi? Ini soalan dia. Itu Abang Faiz, apa boleh buat Abang Faiz sekarang ni? Usup dah menjawab soalan tu. Pandemik COVID ni dah merubah macam-macam benda. Malam kita sembang benda ni Usup tentang teater. Ada juga orang yang buat teater online. So saya sangat macam teater online tu bagi saya dia bukan teater. Dia satu apa Usup bagi apa cadangan semalam? Performing apa? Virtual performance. Virtual performance, dan dia bukan teater. Teater dia perlukan pengalaman menonton secara langsung. Dia perlu di depan, di pentas, proscenium ke arena ke, tapi perlu pengalaman menonton secara langsung. Bila online ni dia tak jadi dah teater tu, dia hilang teater punya keaslian tu kan. So soalan tadi bila lagi nak mengarah, nak berlakon, kena tunggulah. Saya masih lagi menunggu sampai betul-betul pentas dibuka kan. Dan pentas dibuka pun kalau dengan kapasiti 30% semua ni, dia of course tidak menguntungkan. So saya fikir daripada sudut peniaga juga kan, dengan dewan yang besar tu boleh masuk mungkin 500 orang, tiba-tiba 30% saja boleh masuk 150 orang. So jualan tiket akan sikit kan. Kita ada berkurang kos marketing dan sebagainya. So mungkin saya rasa kena tunggu dulu lah, kena tunggu sampai keadaan betul-betul pulih. InsyaAllah kita akan run balik teater mungkin tahun depan. Okey, insyaAllah. Jadi Faiz, kena tunggulah. Bukan tunggu Abu tu dah siap, dah ready dah nak mengarah tu. Tunggu pandemik lah. InsyaAllah kita sama-sama doa pandemik tu hilang tu dekat muka bumi ni. Yes. Okey, soalan seterusnya daripada Natasha Zulaika. Apakah halangan dan cabaran sepanjang Abu Mambu membina Laparpo Production ni? Cabaran dan halangan. Banyak cabaran. Satu cabaran saya rasa saingan lah. Saya ulang banyak kali tadi kan. Saingan ni, bila jadi content creator ni, jadi anak seni ni, satu benda yang saya tengok dia sebagai satu cabaran yang sihat lah. Macam mana kita perlu lebih baik daripada orang yang lain kan. Ataupun kita boleh tawarkan sesuatu yang lebih menarik daripada orang lain. Itu antara cabaran dia. Dan antara cabaran-cabaran yang lain ialah, biasalah saya rasa mana-mana perniagaan, bisnes pun dia ada naik turun dia Usup. Dari segi permintaan dia. Ada waktu permintaannya tinggi, ada waktu permintaan tu rendah kan. So bila main waktu permintaan yang rendah ni, kita perlu struggle lah cari sale untuk maintain company dan pekiak dengan idea-idea yang baru kan. Sebab perniagaan content creator ni, contoh macam food review sebagainya, dia berbalik pada idea. Customer nak tengok apa idea kita yang boleh propose kan. Kalau nak buat video corporate tu, kerajaan dan sebagainya, mungkin dia buka open tender pun. So kita perlu fight tu ialah fight idea. Idea siapa yang dia nak terima untuk dia nak bagi projek tu kan. So itu antara cabaran-cabaran dia lah. Macam mana kita nak mendapat keuntungan, mendapat sale di waktu dikala permintaan tu rendah. Dan macam mana kita nak bersaing dari segi idea dengan orang-orang lain. Kalau kita kata idea kita best, orang lain pun ada idea yang best. Sebab dia pun ada kepala otak dia. Kita pun ada kepala otak. So itu challenge dia. Sentiasa nak kena fikir benda yang baru, benda yang baik, benda yang fresh, benda yang boleh dapat view juga trafik. Nak dapat idea betul. Jadi itu macam mana? Lalu brainstorm ke ataupun ada team yang nak fikir idea tu ke, ataupun bincang-bincang macam mana? Biasa kami selalu brainstorm lah. Kami ada beberapa orang tenaga kerja di sini. Jarvis Chan pun ada di sini. Dia pun alumni USM juga. Ada beberapa orang lagi editor dan sebagainya. Untuk dapat satu idea tu kami akan brainstorm. 4-5 orang brainstorm. Kemudian dah dapat satu idea yang solid, baru kita propose pada klien atau baru kita buat benda tu lah.
Selalunya proses tu macam tu, brainstorm. Okey. Maknanya yang utama kena brainstorm idea tu, tak boleh buat kerja seorang-seorang. Tak boleh. Buat seorang memang pening untuk apa benda pun kan. Tapi kalau macam saya nak tulis skrip teater semua, saya tak boleh brainstorm lah. Saya kena duduk seorang. Macam tu pula. Kadang brainstorm dia akan orang punya idea, orang lain punya idea dia akan bagi lari kita punya matlamat utama tu. Ya. So karakter utama tu dia ada goal dia, matlamat utama tu benda tu dia lari dengan idea-idea daripada orang lain kan. Sebab yang faham tunjang first idea tu, core idea tu pada kita. So saya lebih prefer seorang lah kalau untuk menulis skrip, untuk skrip teater ke skrip tele kan. Tapi untuk social media punya content kita perlu brainstorm. Okey. Bahas skrip jangan sembang banyak lagi. Jangan sembang banyak-banyak, kita boleh panggil lain pula tu cakap sebab skrip saja. Itu banyak lagi boleh cakap lah. Itu menarik tu sembang skrip. Itu menarik pasal skrip. Sebab yang tadi cakap tu tak mau banyak-banyak sebab kita tak mau noise, tak mau ada bunyi bising. Betul. Yang main kacau kat otak kita. Okey, itu cerita lain. Okey, soalan seterusnya sebelum kita pergi pada saya punya soalan daripada Sabri Said. Bagaimana nak tarik minat anak muda untuk berminat dengan industri teater? Dan bolehkah industri teater ni berkembang di Penang seperti di luar negara? Abu. Okey, dia ada dua soalan tu. Macam mana nak tarik minat, dan kedua, bolehkah industri teater ni berkembang macam di luar negara? Saya jawab soalan nombor 2 tu. Bolehkah industri teater berkembang di Penang seperti di luar negara? Saya rasa tak boleh. Pendapat jujur saya. Saya rasa kalau katalah saya diberi peluang hidup lagi 20 tahun pun, saya tak rasa saya boleh nampak industri teater ni akan ada satu perubahan yang drastik. Susah saya rasa dengan, sebab apa saya kata? Sebab satu, teater kita ni tak diraih sangat macam di luar. Saya pernah tengok YouTube, baca beberapa artikel dekat luar, saya tengok macam mana teater di luar, bukan semua negara lah, ada beberapa negara diraih dan dijadikan industri teater tu. So ada orang yang kerja dia ialah jaga kostum untuk teater show, dia kerja dia itu sepanjang tahun, dan dia boleh mencari makan. Dia juru make up, juru solek untuk play teater, itu kerja dia. Kalau dia pelakon teater, dia memang bekerja. Pelakon teater dia ada gaji. Sebab apa? Sebab dia jadi industri. Tiket mereka boleh jual sold out, boleh full house dengan harga yang sepatutnya. Tapi keadaan tu berbeza di sini. Saya tak tahu pasal apa. Kadang-kadang saya tengok ada kawan-kawan yang buat teater nak jual tiket RM10 pun, RM10 saja tiket, nak habiskan 200 keping, 300 keping pun punya setengah mampu. Susah. Orang tak mau beli, orang tak support, orang tak cakna, ada bahasa apa, orang tak peduli. Tu bahasa kasar, orang tak peduli pun pasal teater ni kan. Pasal pendedahan, mungkin orang tak ada pengalaman menonton teater yang baik mungkin, ataupun mungkin Nizut jangan marah, pembikin teater kita sendiri pun ada salah. Kita sedang bagi teater yang orang tak faham dan orang rasa macam boring mungkin benda tu. So kalau nak kata soalan tadi, adakah teater di Penang ni boleh jadi macam luar negara? Mungkin boleh dengan masa yang lama lagi ya. Sebab kita ada penggiat teater, kita ada orang yang membuat teater, sebab kita ada course teater, contoh di USM semua melahirkan ramai tokoh-tokoh ilmuwan teater yang jadi Dr. Azrul, Musyid, Mak Husin, semua ni mau hotel-hotel teater, kita dah heal apa semua ni. Tapi adakah kita pernah berfikir untuk mewujudkan khalayak teater pula? Kan? Kita ada orang yang buat, tapi kita tak ada orang yang create audience. Nak create audience untuk terima teater yang macam mana, ataupun apa audience ini mau macam mana. Kita tak pernah fikir pasal audience. Kita hanya fikir pasal untuk buat. Kan? So benda tu dah berpisah. Sebab tu dia punya challenge, saya rasa dia akan jadi lambat lagi untuk teater diterima macam di luar. Tu jadi satu industri, jadi macam filem punya industri ya. Ada pelakon-pelakon teater di luar ni jadi macam filem star tau. Level dia tu. Tapi kita punya teater punya ni tak, pelakon dia tak jadi filem star. Dia hanya berlakon teater pada waktu-waktu tertentu, dia tetap bekerja macam biasa. Dia tak ada benda tu, faham? Tak ada benda tu. So soalan dia satu lagi apa dia? Dia dua soalan tadi. Dia bertanya tak scroll balik pula. Bagaimana nak tarik minat anak muda untuk berminat dengan industri teater? Berminat dengan industri teater. Anak muda lah terutamanya. Dia berbalik kepada kita, pembikin teater perlu buat teater yang dekat dengan orang muda.
perlu buat data dekat orang muda, dan saya rasa paling penting ialah di sekolah. Saya tak tahu sekarang sekolah punya silibus subjek macam mana. Kalau perlu mungkin perlu ada subjek mata pelajaran teater ataupun kurikulum teater untuk mendekatkan lagi orang muda dengan skrip-skrip teater, dengan pemahaman tentang apa tu teater kan. Itu saya rasa yang kita boleh buat. Dan macam saya kata tadi, kita create teater yang boleh diterima oleh orang muda ni. Kadang-kadang orang buat teater ni minta maaf cakap, kita dalam kita shock sendiri tau kadang usuk. Kita bukan usuk lah ni, orang lain lah. Okay. Jangan kali kita hanya buat naskah, kita pentaskan naskah yang kita sendiri faham tanpa fikir apa yang khalayak audiens tu mau dan apa yang audiens tu faham. Dan adakah show kita tu boleh menghiburkan dia ataupun tak. Walaupun teater ni saya faham ada macam-macam orang, dia ada dia punya fahaman sendiri yang untuk teater. Ada orang yang dia faham teater tu sebagai komunikasi. Ada orang dia faham teater tu sebagai satu karya seni kan. Walaupun apa yang dia faham, dia akhirnya adakah yang menghiburkan ataupun tak. Untuk orang muda yang baru nak berjumpa teater, dia akan fikir adakah benda ni menghiburkan dia ataupun tak. Pasal apa dia nak kena bayar RM15, RM20 tengok teater, sedangkan dia boleh tengok Avengers di wayang dengan harga yang sama, dan dia boleh excited benda tu kan. Pengalaman dia menonton di wayang dan pengalaman dia menonton di teater, dia boleh dapat perasaan teruja, keseronokan, terhibur macam yang sama tak. Aspek hiburan tu saya rasa menjadi penting balik apa pun. Okey. Okey, betul. Panjang ini dah dekat pasal teater tak habis ni. Tak habis teater. Kita akan sembang lewat teater. Kita nak sembang dulu tentang lapar pun, tentang perempuan. Mendekati lebih kurang 1 jam kita bersama dengan Abu Mamu, kita berbincang, bersembang santai-santai tentang Laparpo. Macam mana pengalaman Abu mengendalikan Laparpo juga sebagai pelawak dan sebagainya. Tukar tajuk tak besok kan? Tukar tajuk jadi teater tak boleh hari ni ya. Tukar poster lambat lah, poster boleh buat. Hari lain kita boleh sembang sebab teater, jangan risau. Boleh panggil sekali, saya ada cadangan nanti kita akan panggil siapa-siapa lagi, Abu, ada yang lepas Kuala Lumpur, ada mana-mana. Jadi itu kemudian cerita. Okey. Tadi kita dah sebut, ini kita sebut punya sebab sekarang ni zaman pandemik, mesti nak kita sebut tentang pandemik. Jadi bila datang pandemik ni, COVID-19, lepas tu PKP 1, 2, 3, fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4. Macam mana dia bagi impact dekat Laparpo ni? Sebab sekarang ni dah nampak review tu memang kurang. Sebab dah tak boleh nak bergerak ke sana sini kan. Takkan nak review makan online. Kan lewat lagi merepek lah tu. Jadi macam mana? Apa impact COVID ni, pandemik pada Laparpo? Saya rasa pandemik ni dia memberi kesan pada ramai orang. Semua orang, hampir semua bidang. Antara bidang yang lagi teruk ialah bidang event lah. Majlis ni kan buat event lagi teruk, dia pun 2 tahun tak bekerja terus sekarang. Dan secara sedar tak sedar pun dia of course memberi impact kepada Laparpo. Tapi pada pandemik PKP 2.0 tu, impact dia ialah impact yang baik sebenarnya. So kami dapat meneruskan bisnes malah lebih baik pada PKP 2.0 tu, sebab permintaan untuk marketing dan juga video-video pengiklanan ni lebih tinggi. Sebab sebelum tu 3 bulan orang semua berehat kan, tak boleh buat apa, kemudian perniagaan tiba-tiba nak buat balik, semua orang perlu iklan. So kami sangat bersyukur waktu tu, alhamdulillah dapat rezeki yang baik. Tapi bila jadi PKP 3.0 ni, keadaan yang sebaliknya jadi. Sebab saya tengok ramai pengusaha-pengusaha kedai makan, pengusaha-pengusaha produk dan sebagainya, ramai yang gulung tikar dan juga tarik handbrake, yang relax kan, yang mereka ni kurangkan spend. So mereka tak mau spend untuk buat marketing dan sebagainya, sebab mungkin cash flow dah kacau dah semua kan. Sebab mana boleh tahan 3 bulan duduk rumah, betul pergi kerja set, 3 bulan nak duduk rumah lagi, memang siapa pun tak boleh tahan benda tu. So of course dia yang baru ni 3.0 memang sangat memberi kesan pada kami. Kami pun sebenarnya dah pada bulan 5 tidak dibenarkan beroperasi pada PKP yang 3.0 ni, dah maksudnya hampir 4 bulan. Dan sekarang baru kita nak mula balik. Hampir 4 bulan kita berehat, tak buat apa-apa urusan dengan klien. Kita cuma hanya buat konten-konten sendiri sikit-sikit macam tu lah. Nampak konten-konten dia masuk beli ikan apa semua yang tu. Okey, apa pengalaman, kita tanya pengalaman lagi lah.
Paling pahit dah, banyak-banyak ni bertahun-tahun daripada 2016 sampai 2021 ni. Satu saja, jangan banyak, satu je. Pengalaman apa yang paling pahit sekali sepanjang nak jadi content creator ataupun usahawan digital ni? Dia sebenarnya ada pengalaman pahit, tapi tu tak boleh nak cerita kat umum, dia bahaya sikit. Dia tak bahaya lah, jangan cerita yang bahaya. Tak bahaya. Ni kes second pahit lah. Second pahit ni dia kadang-kadang saya rasa benda ni biasa lah, siapa-siapa pun akan lalui. Kadang-kadang kita akan dicemburui. Kita akan dicemburui oleh orang dengan kejayaan kita kan. So bila ada orang mencemburui ni, dia ada usaha-usaha yang tidak sihat lah di belakang kita. Tapi kita dapat tahu benda tu kan. So itu pengalaman yang paling baik yang saya pernah lalui lah dalam beberapa tahun ni. Tapi Alhamdulillah kita bersabar, kita berdoa dan akhirnya Tuhan orang kata apa tak berpanjangan lah benda-benda yang macam ni semua kan. Itu pengalaman baik lah, macam mana kita ada kawan yang menjadi lawan dan sebagainya, benda-benda macam tu. You know, something like that. I know. Itu yang baik. Kalau yang mana? Yang mana saya rasa saya dengan Belon kami sangat teruja. Pada 2019 kami berpeluang untuk syuting di Arab Saudi sama 2 minggu 3 minggu macam tu, untuk trip di Madinah, di Jeddah dan juga di Mekah. So kami buat 10 episode vlog di situ. So pengalaman tu memang sangat seronok. Kita boleh beribadah, saya pergi umrah masa tu sambil menghasilkan konten dan secara percuma kan. Dapat sponsor, dapat bayaran waktu atas pergi bekerja dan beribadah. Itu pengalaman saya tak boleh lupa, satu peluang yang susah saya nak dapat lah kan. Tapi bila buat apa-apa ni dengan sebab tu, Alhamdulillah Tuhan bagi peluang macam tu kan. Sangat seronok dan sampai hari ni boleh ingat lah setiap detik masa di Madinah, di Mekah, di Arab tu. Maknanya tuan-tuan perempuan, para penonton semua, kalau kata Abu dengan Belon boleh dapat peluang macam tu, pergi melancong sambil beribadah, sambil melancong, buat umrah, maknanya anda semua pun ada peluang dapat yang sama. Betul. Kalau tak dapat pergi buat umrah pun mungkinlah pergi melancong lepas ni, kita tak tahu kan. Maknanya memang akan ada peluang-peluang yang kita tak tahu, tapi yang penting semua kena mencuba. Kena cuba, kena berani buat. Okey, kena cipta sendiri. Saya selalu pegang ni yang Abu cakap, kena cipta sendiri peluang tu, jangan tunggu orang bagi. Jangan tunggu. Tidak tak jadi. Okey, ada beberapa soalan lagi. Saya akan ambil ini daripada Fatin Fikriah. Apakah kenangan tadi, kenangan manis dengan ni mungkin ada kenangan secara umum lah. Apakah kenangan yang tak boleh lupakan ketika buat Lapapo Production? Maknanya sepanjang Lapapo Production lah. Kenangan lah. Banyak kenangan lah. Kenangan dengan kawan-kawan kita kan. Kami selalu travel. Penuh pusing habis lah satu semenanjung ni. Setiap minggu kadang kami 3 hari di Johor, 4 hari di Terengganu, balik Kuantan, balik KL. So sepanjang perjalanan tu pasti banyak pengalaman sebab kita jumpa ramai orang dan kita pergi, boleh kata di semenanjung ni setiap negeri kita dah pergi, hampir semua daerah kita dah pergi. Kalau dikata di Terengganu, selalunya orang kalau pergi bercuti di Terengganu, dia akan pergi di Kuala Terengganu, tempat-tempat yang popular. Tapi kami dah masuk ke kampung-kampung Terengganu kan. Kami pernah juga terkandas di Terengganu semasa banjir di Kelantan. Kan. Cerita sikit banjir tu. Kami pergi syuting Nina Bobo masa tu lah. Pergi explore hantu apa ni semua di Terengganu. Lepas tu hujan tak berhenti 4 hari. Lepas tu masa kami nak balik daripada Terengganu, nak balik guna jalan Greek lah, lalu Kelantan, jalan Greek balik Penang tu, kami terkandas dengan banjir lah. Banjir ni first time kita tengok, selalu kita tengok berita banjir Kelantan. Usop dia tahu lah, dia punya wife orang Kelantan. Saya tak pernah lalu duduk di situ waktu musim ke-7. Tiba-tiba waktu tu kita berpeluang lalu, so banyak jalan-jalan yang kami lalu tak boleh. Kami lalu jalan tu dah dihalang, dia jadi ayak naik sampai dekat pinggang kan. Walaupun cemas, tapi dia satu pengalaman yang, kenangan yang seronok, saya rasa seronok. Sebab ada satu waktu tu, tengah banjir ni, so saya lalu naik kereta, tepi kami ni banjir, ayak rasa tengah-tengah lutut ataupun paha. Satu pakcik ni, satu abang ni, dia main, dia bawa anak dia 2 orang naik motor, dia berhenti tepi banjir tu, dia stop, dia bawa turun anak dia bagi pelampung, anak dia mandi. Banjir tu. So saya, kenangan tu saya boleh ingat sampai sekarang, sebab bila saya tengok abang tu buat, saya
saya belajar satu benda yang kadang orang lain tengok tu sebagai musibah, tapi Ya. orang yang melaluinya mensyukuri dengan nikmat Tuhan ni, dia mengambil tu sebagai satu hiburan. Dia boleh bawa anak dia mandi banjir kan. So dia sangat happy kita tengok, dan saya rasa oh ini satu sudut pandang yang lain lah yang kita belajar kan, dan itu menjadi kenangan bagi saya lah. Ingat Fatih maknanya, tapi jangan buat macam tu lah. Jangan baca Lepas tu. ni kalau jumpa banjir, bawa pelampung apa semua, yang abang tu tahu apa yang dia buat. Kita yang tak tahu jangan ikut pula kan. Okey, tuan-tuan dan puan, dah cecah 1 jam. Kalau masih ada beberapa soalan, boleh ditanyakan di ruang komen. Saya akan sampaikan kepada Abu Mamu. Saya ada 1 ataupun 2 soalan lagi lah yang terakhir kepada Abu Mamu. Nasihat Abu lah kepada siapa-siapa saja, tak kira lah pelajar ke, pesara ke, siapa-siapa sajalah yang nak berkecimpung nak jadi content creator ni. Jadi nak mencontohi Laparpo, apa nasihat utama? Okey. Nasihat utama, jangan buat lah. Bagi kami buat cukup lah. tak payahlah tambah saingan. Boleh tak dah. Nasihat yang tak utama. Nasihat utama sebenarnya baguslah kalau nak buat tu, sebab banyak peluang dalam social media ni. Tambah sekarang ni adalah saya tengok trending TikTok lah. Di TikTok tu memang sangat banyak peluang, dan saya pernah terbaca satu benda. Satu usahawan ni dia tulis, dia kata di mana ada orang, di situ ada duit. Di mana ada orang, di situ ada duit. So di TikTok ni sekarang memang ada orang, banyak trafik dia, view dia banyak, dan di situ ada peluang banyak untuk buat duit melalui content creator. So nasihat utama, sebenarnya apa yang paling penting untuk content creator ni bukan alatan dia, bukan kamera dia ataupun skill editing dia ataupun PC dia untuk edit, sound dia. Benda tu penting tapi bukan paling penting. Yang paling penting ialah konten tu, idea tu. So nasihat utama, kena lahirkan konten yang boleh diterima orang. Banyak tengok konten orang lain. So banyak tengok konten orang lain, baru kita akan boleh create betul benda yang baru. So kalau nak bermula jadi content creator, bermula dengan tonton konten orang. Walaupun kita tak suka, tapi kita kena tengok. Daripada situ akan dapat idea. Apa pendapat Abu? Ada setengah content creator yang suka gunakan, ambil peluang untuk buat konten-konten yang sensitif, yang kontroversi untuk nak dapatkan trafik. Okey. Okey. Tengok juga sensitif dia dekat mana. Kalau sensitif dia tak melibatkan agama dan perkauman, saya rasa masih boleh diterima. Sebab kadang-kadang marketing ni dia main bukan saja dengan cara yang baik, dia main dengan cara yang kotor dan jijik macam tu kan. Kalau dia rasa itu menguntungkan dia, untunglah dia kan. Tapi untuk saya tak pernah terfikir lah. Pernah terfikir untuk buat benda-benda yang bad marketing macam ni kan. Tapi bila saya fikir betul-betul, adakah kita nak menunjuk contoh yang tak baik pada orang kan? Contoh setengah-setengah content creator saya tengok dia suka mencarut yang melampau lah. Dan dia dah terlupa satu benda yang menonton dia budak-budak yang bawah umur 12, umur 18 kan. Adakah kita nak menunjukkan contoh yang terlampau buruk kepada adik-adik ataupun anak-anak bangsa kita kan? Mesti ada limit lah, pendapat saya mesti ada limit lah. Tapi kalau orang tu dia nak buat, apa yang kita boleh kata usuk dia? Tu terpulang. Sekarang semua orang ada handphone. Semua orang ada otak, semua orang ada handphone, semua orang boleh buat konten. Dan tak ada tapisan apa-apa pun. Kan? Terpulang pada masing-masing. Buat pasal sekarang ni, lepas tu ada beberapa platform. Facebook. Kita ada Facebook, YouTube, IG dengan TikTok. Facebook itu yang utama lah. Facebook, YouTube, IG dengan TikTok. Yes. TikTok tu Laparpo lah. Laparpo. Ataupun Abu Laparpo. Tuan-tuan puan, kalau nak follow Laparpo dekat YouTube punya ialah Laparpo Production. Dekat TikTok ialah Laparpo Production juga. IG Laparpo. Dekat TikTok Laparpo ya, dekat IG Laparpo Food, dan di Facebook Laparpo. Laparpo. Itu untuk Laparpo. Kalau nak follow Abu, itu Abu punya pula. Abu Mamu, Mamu Abu. Dua tu saja. Yes. Jangan type apa Mi Abu apa semua, dia akan dapat yang lain. Okey. Okey, jadi
Saya tunggu kalau ada soalan. Sebelum soalan tu saya nak pergi pada soalan terakhir lah kepada Abu. Kalaulah kata tuan-tuan perempuan, penonton-penonton kita, pendengar-pendengar kita kat sini, dia nak promote apa-apa sajalah ataupun nak minta Laparpo Abu buat iklan ke apa semua, macam mana? Nak contact Laparpo, nak contact macam mana? Ya, anda dialu-alukan kalau nak jalankan sebarang iklan tentang produk anda, sama ada anda sudah pun bermula perniagaan ataupun baru nak bermula perniagaan, boleh mai kepada kami, kita boleh bincang sama-sama untuk langkah marketing anda. Anda boleh call 019 5496 019 5496 ataupun cara paling mudah boleh PM teruslah kepada page Facebook Laparpo. InsyaAllah kita boleh bantu kawan-kawan yang ingin buat marketing lah dalam video marketing sosial media. Abu cuba cerita sikit je ni sebab ini saja. Saya simpan last kali. Cerita sikit kejayaan marketing apa nama tu Pak Mat Western. Macam mana yang tak dikenali ni sampai sekarang ni dah boleh ada orang dah boleh tiru dah. Cuba cerita supaya orang tahu Laparpo ni bukan setakat biasa-biasa saja. Dia ada dia punya kejayaan sendiri. Alhamdulillah Pak Mat Western, alhamdulillah. Bukan nak kata sebab Laparpo Pak Mat Western ni berjaya. Sebenarnya Pak Mat Western tu dia ada dia punya strength tersendiri. Dia ada rasa yang sedap bagi saya dan harga yang murah. So semua orang tahu dan semua orang mengakui benda tu. Kambing dia, chicken chop dia antara yang paling murah kalau nak compare dengan western food yang lain, dan black pepper sauce dia sendiri pun original dan sedap kalau nak compare dengan beberapa kedai-kedai western yang famous yang lain kan. Tapi kita bermula masa tu Pak Mat masih kecil, bukan sebesar sekarang, dan dengan idea-idea yang kita bawa, alhamdulillah boleh kata hampir semua, kebanyakan video mendapat trafik ataupun jumlah view yang baik. Ada yang pergi 1 juta, 2 juta, sehingga kan ada satu tu sampai 6 juta, 7 juta view kita dapat di Facebook. Dan antara satu yang saya masih ingat ialah kita parody video Wong Nai. Ada dua orang Siam ni, dia sangat famous di Thailand. Waktu tu kita dapat idea untuk parody video tu dan kita buat dalam 1 hari 2 hari dapat beberapa juta view. Dan yang paling manisnya, perhatian tu bukan saja dapat dalam Malaysia. Blogger-blogger di Bangkok, Thailand menulis tentang kami di sini, yang mana ada blogger di Malaysia yang parody dia punya YouTubers lah, di Wong Nai ni semua kan. So banyak komen-komen daripada Siam pun banyak kan. So itu pengalaman. Dan video tu kita buat bersama dengan Pak Mat Western. Dan alhamdulillah dengan marketing yang berterusan Pak Mat Western buat tu, dia berjaya lah dapat apa yang dia mau, dapat meningkatkan jualan perniagaan dan sebagainya. Dan insyaAllah kalau anda pun nak jadi seperti tu, boleh contact 019-5496, kita boleh atur dia. Cantik. Ya, maknanya kalau anda nak berjaya, insyaAllah atas bantuan Laparpo atau usaha sendiri juga, nak jadi lebih kurang macam Pak Mat Western, contact lah Laparpo untuk dia orang akan boleh suggest apa dia konten yang sesuai untuk production anda, untuk perniagaan anda. Okey. Tu tak siap kopi, lupa. Okey, ada soalan nak tutup belum, tapi ada soalan daripada Zabri Said. Bagaimana content creator dapat bayaran daripada FB, Instagram, TikTok? Cerita sikit. Mungkin ada yang tak tahu macam mana dapat bayaran. Daripada YouTube membayar kepada anda yang buat konten melalui periklanan yang dia letak di awal video ataupun di tengah video lah. Di Facebook pun sama, tapi dia ada syarat yang berbeza dengan YouTube. Di Instagram berbeza. Instagram berbeza dengan Facebook dan YouTube. Instagram dia tak ada bagi monetize. Kalau tak silap saya sampai sekarang belum ada. Instagram tak bayar direct kepada pemilik akaun IG tu. Tapi di Instagram kita boleh buat duit melalui jumlah follower kita. Maksudnya semakin ramai follower kita, semakin mudah untuk kita buat review. So follower kita yang akan bagi barang dan kita review dan kita chargekan bayaran. So bayaran tu dapat melalui follower lah, bukan daripada Instagram. TikTok pun sama juga sebenarnya. Dia tak silap saya belum ada monetize di Malaysia. Kalau tak silap saya lah setakat sekarang. Kita hanya dapat bayaran melalui penonton kita yang ingin kita buat review lah melalui TikTok punya style. Itu cara dia. TikTok dah ada pun. Dah ada monetize. Dah ada monetize. Saya tak tahu Malaysia dah masuk belum? Dah ada TikTok apa TikTokers lah.
TikTokers Tak tu tahu orang panggil dia. TikTok. Orang yang buat TikTok memang ada yang Malaysia yang dapat, tapi dia selepas dapat berapa ribu punya Yang tu dia tu. dapat yang hadiah masuk live tu kot. Tak tahu. Tapi Yang ada tu yang kalau, kata macam kalau tu. kita dapat 1,000 follower di TikTok, kalau tak silap kita boleh dapat hadiah daripada di live. Maksud kita buat live macam Okay. Facebook Star macam tu lah, orang boleh bagi hadiah kat kita. Orang boleh bagi duit. Terima kasih. Belum lagi menceburi TikTokers, tak tahu sangat. Okey. Okey, tuan-tuan puan, inilah Abu Mamu daripada Laparpo Production. Sekarang ni dah masuk 1 jam, lebih kurang 1 jam 15 minit. Yeah. Kalau saya tengok macam tak ada soalan daripada para penonton. Okey, jadi kalau katalah ada soalan-soalan tambahan, boleh direct terus kepada Laparpo ataupun direct terus kepada Abu. Kalau nak bekerjasama, nak minta pandangan ataupun nak bagi proposal dan sebagainya pun boleh direct terus dengan Abu Mamu. So Abu, rasanya setakat ini saja kita punya sembang-sembang. Kalau sembang memang panjang, memang tak habis tadi kan, tapi kita fokus kepada Abu dan juga Laparpo itu sendiri. Satu contoh, orang kata apa, kita nak rakamkan momen ni supaya nanti bila ada menara Laparpo nanti, momen ni kita boleh gunakan balik. Amin ya Allah. Okey, jadi terima kasih sekali lagi kepada Abu, terima kasih kepada semua para pendengar, pada para penonton. InsyaAllah akan ada lagi sesi-sesi Create Talk, bukan saja dengan selebriti, sebab kita Create Talk ni dia meliputi ramai orang, termasuk juga dengan ahli akademik, termasuk juga dengan selebriti, termasuk juga dengan aktivis-aktivis seni, usahawan dan sebagainya. Kalau ada berminat untuk ditemu bual lebih kurang macam ni, boleh contact USM Create, maklumkan apa benda, apa yang anda buat, kita akan boleh bincang. Okay, so Abu, so terima kasih banyak-banyak. Thank you USM. Thank you USM Create. Terima kasih kepada semua pendengar, terima kasih kepada Abu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi, harap jumpa lagi pada masa akan datang, insyaAllah. Amin. Kita doakanlah yang COVID ni pun diangkat daripada muka bumi ni segeralah. Amin. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.